Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, malam ni kita nak cerita tentang satu kisah seram daripada subscriber dan dia minta saya untuk bagi nama samaran untuk dia. Jadi kita bagi nama Ali, okey? Kita pernah Ali hari tu. Ahmad dah pernah kan? Tak apalah, kita letaklah Ali. Kalau dah ada Ali hari tu, kita letak je lah yang ni Ali 2 kan, macam tu. Senang kan? Okey, dah sedia? Jom kita mula. Okey, jadi Ali ni sebenarnya dia menetap dekat satu pangsapuri 5 tingkat di Shah Alam. Dia merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik. Katanya daripada kecil lagi dia memang hidup berdikari sebab mak dengan ayah dia memang sibuk sangat bekerja. Jadi maknya ni daripada pagi dia akan pergi kerja kilang. Dah balik daripada kerja kilang tadi, dia akan siap-siap untuk pergi buka kedai. Jadi diorang ada tapak perniagaan untuk jual burger. So memang hari-harilah diorang akan pergi buka kedai burger dan jual pada sebelah malamnya. Jadi memang satu hari tu full dengan kerja. Cuma itulah, memang kalau dekat KL kan, kalau tak bekerja dengan keras macam gitu, susah hidupnya kan. Masa tu dia berumur 3 tahun tau. Cuma mak dengan ayah dia ni tak mampu untuk hantar dia ke rumah pengasuh sebab duit yang diorang dapat setiap bulan tu hanya cukup untuk makan anak beranak aja. Jadi katanya hidup dia agak liar dan dia suka sangat merayau-rayau dekat sekitar pangsapuri tu. Kadang-kadang dia naik basikal, kadang-kadang jalan. Lepas tu dia suka sangat main seorang diri. Ceritanya sekarang ni adalah dia memang dibesarkan dalam keadaan yang tanpa pengawasan orang tua. Katanya ada satu hari tiba-tiba dia boleh tergerak hati untuk pergi ke tapak perniagaan mak dengan ayah dia. Time tu dia pergi seorang diri tau. Cuma umur 3 tahun berjalan ke tapak perniagaan tu macam itulah. Saya rasa kalau zaman sekarang ni memang viral. Masa dia tengah jalan-jalan tadi, tiba-tiba dia ternampak ada satu batu tau. Katanya batu tu tak besar sangat, tapi macam elok lah, ngam-ngam je. Kalau nak main tu memang best lah. So dia pun nak pergi kutip lah batu tu untuk buat main. Dan masa dia nak kutip batu tu, dia macam nak kena lintas satu jalan ni tau. Jadi dia pun jalan-jalan untuk kutip batu tadi. Tiba-tiba je ada satu van yang macam meluru laju ke arah dia tau. Macam nak langgar dia time tu. Mungkin orang yang memandu van tu dah nampak dah budak ni nak berjalan, lepas tu macam nak kutip sesuatu macam tu kan. So dia pun horn lah. Dia horn macam tu. Dan dia bagi signal lah macam Ali pergi cepat-cepat macam gitu kan. Tapi pada masa tu Ali tadi dalam keadaan yang terkejut. Dia jadi macam tercegat, kaku je dekat situ. Macam dah tak boleh nak bergerak, tak tahu nak fikir nak apa tindakan yang sepatutnya dia buat. So dia pun macam tercegat dekat situ. Dan van tadi pula mungkin macam terkejut lah, budak ni tak lari tak apa kan. So dia pun macam break secara kecemasan. Katanya time tu memang dia hampir-hampir kena langgar. Jadi kejadian yang dia nak kena langgar tu sebenarnya dah tak jauh dah daripada tapak mak dengan ayah dia meniaga ni. Dan sebenarnya semua orang yang meniaga dekat area situ nampak insiden yang nak berlaku tu. Jadi ramailah peniaga-peniaga yang dekat situ, terutama sekali perempuan, menjerit sebab diorang macam terkejut kan. Macam gitulah kot. Kalau saya macam tu lah. Ya Allah, budak ni dah kenapa main kat situ? Macam gitu kan. Jadi situasi tu semua disebabkan dia pun dalam keadaan yang terkejut, kaku. Dia tak sedar apa yang sedang berlaku. Sedar-sedar je dia perasan yang dia dalam pelukan mak dia. Dan mak dia tengah menangis masa tu. Tak lama lepas tu katanya maknya meninggal dunia. Sebab maknya ni kena santau dengan orang-orang yang dengki dengan dia. Katanya peniaga area situ juga. Macam persaingan perniagaan ke macam mana, macam itulah, wallahualam lah kan. Dan start daripada maknya meninggal itulah dia mula dihantui dengan macam-macam perkara. Jadi dekat area pangsapuri tu sebenarnya pada masa itu sangat-sangat kecoh dengan kes santau ni. Ya, bukan maknya je yang jadi mangsa santau, tapi ada lagi peniaga-peniaga yang lain yang turut menjadi mangsa. Katanya siapa-siapa je yang nampak maju sikit dalam perniagaan mesti
mesti kena santau. Dan last kali diorang akan tutup tikar, jual rumah area situ dan pindah ke tempat lain. Katanya masa keluarga dia kena santau, keadaan rumahnya tu sangat-sangat suram. Seolah-olah macam tak ada cahaya yang masuk dalam rumah dia. Walaupun diorang dah buka pintu, diorang dah buka tingkap. Okey, keadaan rumah yang dia gambarkan dekat sini, bila masuk je pintu utama, dia akan jumpa dengan ruang tamu dulu. Dan dekat ruang tamu tu ada satu sofa. Dah jumpa sofa tadi, yang hujung sana dia akan jumpa satu meja makan. Diorang letak meja makan dekat hujung tu lah. Dan sebelah meja makan tu ada tingkap macam tu kan. Jadi katanya dekat satu sudut, dekat area tingkap tu, dekat situlah selalu dia nampak ada satu lembaga hitam. Keadaan lembaga tu seolah-olah macam dia memandang ke arah lantai dan rambutnya terjuntai panjang macam tu. Jadi daripada rambutnya, daripada tubuh dia, semua nampak hitam sahaja. Rupa-rupanya hampir setiap hari tau dia terserempak dengan lembaga tu. Cuma keadaan lembaga tu tetap juga macam tu, tak bergerak, langsung tak bergerak, dan seolah-olah macam kaku je stay dekat situ. Jadi mungkin sebab benda tu sendiri tak bergerak kan, so dia fikir time tu itu adalah dummy. Ataupun korang tahu tak, kalau orang yang nak jahit baju tu, dia akan ada dummy tu dulu macam badan je. So nanti orang akan ukur lah dekat situ bahunya berapa, pinggannya berapa, macam gitu kan. Jadi time tu dia fikir itu adalah dummy tu. Sebab maknya ni macam menjahit jugalah. Yelah, sebab sebelum ni pun maknya memang pernah beli dummy tu. Jadi dia fikir itu adalah dummy. Yelah, dia pun umur berapa je kan time tu kan. Ali ni pula jenis orang yang tak bertanya dan tak bercerita dengan orang. Jadi apa yang dia nampak, dia simpan sendiri je. Setiap kali dia nampak penampakan-penampakan yang lebih kurang sama macam tu, dia cuma diam je lah. Sebab dia fikir, time tu dia fikir yang semua orang nampak apa yang dia nampak. Jadi macam tak perlulah nak kecoh-kecoh kan. Masa arwah mak dia dalam keadaan uzur, katanya dia ingat lagi mak dia dalam keadaan botak. Lepas tu ada pakai scarf macam tu lah. Dan time tu dia pergi tarik scarf maknya. Lepas tu dia cuba pakai dekat dia. Masa ahli keluarga dia tengok keadaan yang macam gitu, semua orang macam sedih tau. Cuma mungkin dia terlalu kecil lagi untuk faham apa yang berlaku. Jadi dia cuma gelakkan maknya. Sebab katanya itulah pertama kali dia nampak maknya tu berkepala botak. So dia rasa benda tu sesuatu yang sangat lucu. Dan pernahlah juga dia temankan maknya untuk pergi check up dekat hospital. Tapi katanya dia macam jadi good boy lah time tu. Sebab dia sangat respect dengan nurse, dengan doktor ni semua. Dan dia punya cita-cita time tu pun dia nak jadi seseorang yang bekerja dekat hospital. Jadi masa maknya jumpa dengan doktor, maknya akan sediakan dia waffle dengan air, bekalan macam tu lah kan. Lepas tu tunggu mak kat luar macam tu. Cuma ya, memang daripada kecil tu dia tak didedahkan dengan penyakit yang mak dia ni alami. So kata dia memang tak tahu apa-apa lah. Dia tak tahu pun yang mak dia tu macam tengah sakit time tu. Ada satu hari masa dia ada dekat rumah, jadi mak dengan ayah dia ni buat rutin diorang macam biasa, pergi kerja semua kan. So dia seorang-seorang lah dekat rumah. Biasanya mak dengan ayah dia ni akan bekalkan dia dengan nasi, lauk dan juga dengan CD-CD yang dia beli, yang diorang sengaja beli untuk anak dia ni tonton. Jadi memang daripada kecil lagi dia dah diajar untuk ambil nasi sendiri, ambil lauk sendiri, makan pun sendiri macam tu. Jadi masa tu time dia nak makan, tiba-tiba je dia terdengar oven dekat dapur tu dihidupkan sendiri tau. Cuma time tu mungkin dia terlalu kecil lagi dan dia tak fikir itu sesuatu yang aneh. Jadi dia tak endahkan benda tu. Dia buat je. Dah makan nasi tadi dah siap. Dia pun ambil lah pinggannya untuk letak dekat dapur, basuh tangan semua kan. Dan sekali dia tengok oven tadi dah siap dah. Macam ada sesuatu yang dekat dalam tu dan dah siap dimasak macam tu lah. So dia pun pergi ke arah oven tadi, dah buka pintu oven tu. Bila dia buka je pintu oven tu, sekali dia tercium satu bau yang sangat busuk. Katanya macam bangkai macam tu. Jadi time tu dia macam tahulah itu adalah bau sesuatu yang dah mati. Sebab katanya dia memang selalu sangat jumpa dengan bangkai-bangkai kucing. So dia memang familiar dengan bau tu kan. Jadi bila dah buka oven tadi dengan tercium bau yang sangat busuk tu, dan tiba-tiba dia nampak ada ulat sampah yang jatuh bertaburan dekat lantai tau.
Cuma dia tak rasa terkejut ataupun geli tau. Sebab katanya dia dah biasa dah kalau jumpa bangkai memang akan ada ulat-ulat tu kan. So dah nampak keadaan macam gitu tadi, dia terus tutup oven tu dan pergi ke arah TV balik, sambung menonton TV. Tiba masa untuk makan tengah hari, sekali lagi dia pergi ke arah dapur tu, dan bila dia check oven tadi, dengan ulat, dengan bau tu semua dah hilang, dah tak ada, macam vanish macam tu je. Tapi hal ni bukanlah sesuatu yang kata luar biasa bagi dia, sebab benda ni bukan pertama kali berlaku tau, tapi dah banyak kali berlaku benda yang sama. Cuma setiap kali oven tu terbuka je, dia akan terkejut. Yelah sebab sunyi je kan, tiba-tiba je teteng bunyi macam tu kan. Ada satu hari yang lain, dia tertidur. Masa dia tidur tu, dia mimpikan mak dia dengan dia ada dekat kampung, dan katanya keadaan maknya masa tu ada duduk atas satu kursi malas, dan kursi malas ni jenis yang boleh laras, sama ada nak duduk ke nak baring macam tu. Mungkin jenis kursi malas yang colour warna-warni tu lah. Masa tu maknya dalam keadaan baring dan sambil-sambil melihat pemandangan kampung macam tu lah kan. Dan dia ni pula tiba-tiba je dia terasa lapar. Lepas tu dia cakap dengan maknya, mak nak susu kan. Dia minta susu dengan mak dia, tapi mak dia ni macam buat je, macam tak ada respon. Jadi Ali tadi pun macam bingung lah dengan maknya ni kan, sebab dia minta susu tu dalam keadaan maknya yang masih lagi sedar. Bukannya maknya macam tertidur ke apa, tapi mak dia macam tak ada respon langsung. Bila dia tersedar je daripada tidur tadi, tiba-tiba adik-beradik dia dengan ayah dia semua bagi tahu dia yang diorang macam kena siap-siap untuk balik kampung dan uruskan jenazah. Jadi time tu abahnya tanya, kenapa abah kejut tak bangun-bangun? Dan abahnya cakap yang Ali ni dah tidur selama 2 hari tak bangun-bangun tau. Macam pelik lah juga kan, macam mana boleh tidur 2 hari tak bangun-bangun, dan dalam masa yang sama dia mimpikan maknya. Sampai je dekat kampung, mak dia tadi ada dalam bilik tidur lama dia dan dalam keadaan tertutup dengan kain je. Jadi time ni mak dia dah meninggal dunia lah, baru meninggal dunia macam tu. Jadi katanya orang kampung datang macam ramai jugalah time tu. Dalam masa yang sama, tiba-tiba je dia ternampak sepupu dia tau. Dia bagi nama Ali dekat sini, tapi macam pelik tu juga, Ali 1, Ali 2. Betul lah tu, Ali 1, Ali 2. So kita namakan sepupu dia ni sebagai Amin, okay? Dia pun ajaklah si Amin tadi pergi berkubang dekat parit. Kiranya mandi dalam parit tu. Dan sebenarnya parit tu tak jauh sangat lah daripada rumah mak dia yang ada kat kampung ni. Dah sedap-sedap tengah mandi tadi, tiba-tiba je dia terdengar macam riuh orang panggil dia tau. So macam jadi satu kerja pula orang kampung ni nak kena cari dia kan. Kejadian ni berlaku masa dia berumur 5 tahun. Jadi time tu dia balik je dekat rumah dalam keadaan basah-basah tadi, dan dia tengok ramai sangat orang yang menangis time tu. Katanya bila dia tengok orang tu menangis, dengan secara spontannya dia pun turut menangis juga. Dah siap-siap uruskan jenazah tadi, arwah maknya ni disimpan semalaman tau, sebab katanya untuk tatapan adik-beradik. Mungkin ada lagi yang belum sampai time tu kan. Dalam masa yang sama, pada malam tu dia ada duduk sebelah jenazah maknya, dan dia macam tak tahu yang maknya ni dah pergi untuk selama-lamanya. So dia pun macam kejutkan maknya. Dia cakap, Mama bangunlah, asyik tidur je, melah dodoikan orang. Jadi memang dah jadi kebiasaan maknya ni akan dodoikan dia sebelum dia tidur. So sebab dah kejutkan maknya tadi tapi tak ada respon, katanya time tu dia pun dodoikan diri dia sendiri sampai dia tertidur dalam keadaan memeluk arwah maknya. Dan katanya itulah kali terakhir dia tatap wajah mak dia. Bila dah selesai semua pengebumian arwah maknya tadi, so orang lain yang datang, yang adik-beradik semua tu, semua beransur untuk pulang lah. Dan time tu tinggallah dia sorang-sorang. Katanya time ni dia terpaksa tinggal dengan nenek dia, tapi tetap juga dalam keadaan yang sama, dia masih lagi berseorangan, kena handle diri sendiri. Sebab katanya nenek dia ni daripada awal pagi lagi dah turun ke bendang padi dah, sibuk buat kerja dekat bendang tu semua. Dan bila naik je tengah hari pada Zohor tu, selepas je Zohor, dia turun ke bendang lagi sekali dengan mak ngahnya. Jadi memang kehidupan neneknya pun penuh dengan aktiviti pekerjaan sawah dia tu lah. Jadi sepanjang dia ada kat kampung tu, biasanya dia akan main dengan ayam dan juga kucing yang ada dekat sekitar rumah neneknya. So boleh kata dia main seorang-seorang lah kan. Jadi
dalam pada masa yang sama sebenarnya memang dia dah boleh nampak benda-benda macam itu. Biasanya waktu dia tengah bermain, sama ada pagi ke petang ke siang ke apa kan, memang dia selalu nampak penampakan-penampakan tu semua. Katanya ada yang tengah bermain dekat dalam parit, ada yang bermain dekat bahu jalan, dekat dalam kebun pun ada. Jadi ada satu hari tu dia pergi ke pantai pada tengah hari macam tu tau. Perjalanan daripada rumah neneknya tadi ke pantai lebih kurang 10 minit macam tu. Memang dekat sangat lah. Pada masa tu dia pergi ke pantai dengan sahabat dia. Tadi cakap dia seorang kan, macam mana tiba-tiba pula dia boleh ada sahabat ni? Ya, dekat sini dia perkenalkan tentang sahabat yang dia maksudkan ni. Katanya sahabat dia ni berwujud manusia yang dah berumur 300 tahun. Wajahnya muda tapi tak ada muka, tak clear lah mukanya tu. Dan sahabat dia ni selalu pakai jubah putih. Katanya kalau dia tengah susah ke, dia tengah senang ke, memang sahabat dia ni akan ada dengan dia. Kalau dah berusia 300 tahun tu, kita sedia maklum lah, itu bukan orang, itu benda lain kan. So macam mana dia boleh jumpa ataupun macam mana pertama kali dia kenal dengan sahabat dia ni? Ceritanya macam ni. Dia cakap sahabat dia ni mula berdamping dengan dia lepas dia masuk ke kebun neneknya dan main-main dekat situ. Sekali dia nampak ada satu, macam bukan satu tau, tapi sekawan lalat. Lalat tu pula semuanya berwarna putih dan dia bukan duduk macam setumpuk macam tu tau, tapi lalat tu membentuk V macam ni. So sebab dia pun masih kecil time tu, tak tahu apa-apa lagi kan, dia pun pergi pukulnya lalat tadi. Dan katanya semua lalat tu macam tak mengena pun sebenarnya. Dan semua lalat tu lari lintang pungkang. Lintang pungkang macam ada kaki, memang ada kaki. Jadi semua lalat tu lari berterbangan kan. Katanya tinggal satu je lalat yang masih lagi stay kat situ. Dan seolah-olah dia dah memilih salah satu daripada mereka. Dah pukul lalat tadi tapi semuanya macam tak mengena kan. So dia abaikan semua tu dan dia pun pergi kejar mak ayam dengan anaknya yang kecil lagi. Tapi tak kena kejar pula dia kan. Itulah. So itulah pertama kali dia seolah-olah macam berkenalan dengan teman baiknya tu. Okey, cerita masa dia dekat pantai tadi, katanya dia berlari-lari, bermain-main dengan sahabat dia ni. Dia memang jarang nampak sahabat dia ni, cuma dia selalu dengar sahabat dia ni bisikkan dia sesuatu macam tu. Seolah-olah sahabat dia ni ada dalam diri dia. Jadi masa dia dah sampai dekat pantai tadi, dah main-main semua, dia perasan, dia macam rasa dekat pantai tu macam ramai sangat orang. Cuma dia tak nampak pun ada kelibat orang dekat situ. Jadi sampai dekat pantai tu biasalah dia akan main-main. Lepas tu dia suka sangat kutip kepah ataupun lala untuk dibawa balik dan juga makan kan. Katanya hijab dia ni taklah terlalu terbuka sangat masa dia kecil tu, sebab dia hanya boleh nampak benda-benda yang auranya terlalu kuat. Jadi yang auranya biasa-biasa je ataupun mungkin energy level dia tu tak berapa tinggi sangat, dia cuma dapat rasakan benda tu ada kat sini, ada kat sini macam tu kan. Tapi dia tak nampak sosoknya tu. Cuma hijab dia yang terbuka tu tak kekal sampai sekarang ni, sebab katanya masa dia darjah 3, ayah dia ada bawa dia ke satu tempat. Mungkin time tu ayah dia pun tahu yang anak dia ni boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Jadi time tu ayah dia ni bawa dia pergi ke sebuah pulau dengan sepasang suami isteri yang pandai ubatkan orang. Time tu dia tak tahu pun kenapa ayahnya bawa dia ke pulau tu. Dan bila ditanya, ayahnya cuma jawab nak pergi jalan-jalan. Masa tu ada 4 orang je yang pergi ke pulau tu. Mungkin 4 orang ni adalah orang yang pergi untuk berubat kan. Cuma time tu dia tak tahu apa, jadi dia pun macam enjoy the scene je lah. Okey, apa yang dia ingat, ayahnya bawa dia pergi ke sebuah masjid, katanya untuk pergi makan nasi kambing dekat situ. Dan lepas tu dia berempat tadi berjalan mengelilingi pulau tu. Time dia berjalan tadi, dia ada terjumpa batu yang berbentuk strawberry. Dah tu dia pergi melawat satu gua, dan dalam gua tu dia nampak ramai sangat orang yang tengah berzikir. Dah tu dia pergi pula ke satu perigi yang macam perigi usang macam tu. Mungkin jenis-jenis yang perigi tua yang macam cerita Ramli yang kita buat VT hari tu lah kot. Jadi perigi tu katanya dah sangat tua, sampaikan dah tumbuh-tumbuh lumut macam tu dah. Tapi air yang ada dalam perigi tu sangat-sangat jernih. Masa tu sempat lagi tahu dia pergi minum air yang ada dalam perigi tadi, dan dia cakap air tu rasa macam payau-payau macam tu. Tapi dia minum air tu tanpa pengetahuan sesiapa. Balik je daripada pulau tadi, diorang pergi singgah ke rumah seseorang. Dekat sanalah dia dimandikan dengan air bunga, dan bau air
air bunga tu katanya memang sangat wangi. Dah settle mandi bunga tadi, dia pun baliklah ke rumah kan. Sampai je kat rumah, ayah dia minta dia untuk mandi dengan air limau pula. Katanya dia memang suka mandi air limau. Macam itu adalah satu mandian kegemaran dia lah. Cuma walaupun dia buat semua yang ayah dia minta untuk dia buat, dia tak tahu pun apa fungsi dia buat semua tu. So dia macam ikut je lah apa yang ayah dia arahkan. Dan bila ditanya, ayah dia cakap saja nak melancong. Okey, ada satu pengalaman yang dia sharekan dekat sini masa dia dekat UiTM Jasin. Katanya time tu dia ambil kos ladang. Jadi dekat UiTM Jasin ni dia orang ada 2 kos je. Satunya kos ladang, satu lagi kos sains komputer. Jadi sains ladang yang pihak universiti dia orang sediakan lebih kurang 100 ekar. Masa dia bertugas jadi salah seorang MT ladang, diorang ada buat satu meeting dekat tempat parking kereta bersebelah dengan bilik kuliah. So meeting yang diorang buat time tu pada sebelah malam. Jadi sebenarnya pada malam yang sama, dia rasa satu aura yang sangat kuat. So macam dia dah rasa dah tak sedap hati time tu. Ada salah seorang MT dia ni, dia sangat-sangat senang untuk dirasuki tau. Jadi pada malam tu si Ali ni dia bagi ucapan untuk semua batch dia lah. So macam dia ingatkan untuk jaga adab dekat ladang, untuk jaga kebersihan, macam tu lah. Tengah dia berucap tadi, MT yang senang sangat dirasuk tadi ada berdiri dekat bawah satu tiang lampu. Dan tiba-tiba lampu jalan yang MT tadi berdiri dekat bawahnya tu berkelip-kelip tau. Kejap mati, kejap hidup, seolah-olah macam lampu tu rosak macam tu lah. Dan tiba-tiba MT yang senang dirasuk tu menjerit-jerit. Macam kita tahulah dia dah kena rasuk dah time tu. Time tu ketua diorang arahkan diorang semua yang berkumpul untuk balik ke bilik masing-masing sambil-sambil berzikir dan juga baca ayat kursi. Katanya itu adalah pengalaman pertama yang dia tengok orang lain kena rasuk. Sebab biasanya dia hanya tengok ahli keluarga dia yang kena rasuk. Jadi time tu ketua dia orang minta Ali tadi untuk balik ke bilik juga. Tapi dia tak nak. Katanya dia nak duduk dekat situ dan nak tunggu ustaz datang. Sebab sebenarnya dia nak mengalami sendiri situasi tu. So dalam pada masa yang sama, dia orang pergi buka ayat ruqyah, ayat kursi, azan yang ada dekat YouTube ni. So macam berselang-selang lah dia orang buka bacaan-bacaan tu semua kan. Dalam masa yang sama, ramai sangat orang yang pegang si MT yang dah kerasukan tadi. Sebab yelah dia macam kuat sangat kan. Dah pasang zikir, pasang ayat ruqyah tadi, tiba-tiba je MT yang dia kena rasuk tu dia cakap panas macam tu kan. Lepas tu dia macam berlakon tau. Dia cakap okey dah, saya dah okey dah macam tu kan. So diorang yang pegang ni pun macam longgarkanlah pegangannya. Bila dah longgar tadi, dia pergi cabut lari tau. Dia lari masuk ke dalam dewan kuliah. So apa lagi yang ada ni pun kejarlah dia kan. Dah kejar-kejar tadi, dah masuk ke dalam dewan kuliah, dia orang pegang lagi sekali, dia orang baringkan atas meja tau. Time tu yang tak sedarkan diri tu cuba juga untuk lawan, cuba juga untuk lepaskan diri, sampaikan dia ugut untuk mati tau. Cuma bukan dia lah yang mati, dia nak matikan orang yang dia rasuk ni. Sampai je ustaz dekat tempat kejadian, ustaz tu keluarkan satu pen. Jadi mungkin ustaz tu jadikan pen tu sebagai medium untuk sakitkan jin yang dah merasuk dalam badan orang tu. Time ni si MT yang kena rasuk ni macam meronta-ronta, macam merayu, minta tolong semua kan, lepaskan dia. Lepas tu dia pandang dekat salah seorang MT yang lelaki dan dia cakap tolong saya, sakit macam tu. Jadi ustaz tadi pun tanyalah dekat jin ni. Dia tanya, apa tujuan kau datang kemari? Dan kenalkan diri dulu, kau ni siapa macam tu kan. Katanya dia adalah salah seorang pemaisuri yang tinggal dekat situ dan tempat dia dah pun dimusnahkan untuk dibina UiTM yang ada sekarang ni. Katanya UiTM tu baru je dibina pada tahun 2010. Dan lepas tu jin tadi cakap orang-orang yang tinggal dekat tempat tu dah buat maksiat dan kotorkan tempat dia. Dalam masa yang sama ustaz tadi bagi tahulah yang tempat ni ditubuhkan untuk manusia ni beribadat kepada Allah, untuk manusia ni menuntut ilmu. Dan sebenarnya banyak jugalah yang diorang berdialog ni. Sampaikan si pemaisuri tadi, dia cakap yang Dajjal tu lah Tuhan mereka. So dia cakap yang Dajjal tu akan keluar tak lama lagi. Dah duk borak-borak tadi, ustaz tadi pun ajak pemaisuri ni untuk memeluk Islam. Dan sebenarnya ustaz ada macam ugut lah jin ni. Dia cakap kalau kau kacau lagi budak-budak kat sini, siaplah kau nanti macam gitu nanti. Dalam minggu yang sama juga, kecoh satu blok
jadi histeria tau. Histeria beramai-ramai macam tu. Dan dalam masa yang sama juga, sebenarnya Ali ni pun kena kacau. Ada macam sesuatu yang bisikkan dekat dia supaya halau semua student yang ada dekat UiTM ni keluar daripada tempat diorang. Cuma time tu dia berinteraksi secara batin macam tu lah. Jadi Ali ni ulang balik kata-kata ustaz tu, yang diorang datang ke sini, ke tempat tu untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah macam tu. Katanya masa dia berinteraksi tu, dia dengar suara tu sangat nyaring dan juga perlahan. Tapi dia confirm, dia tahu yang benda tu macam dekat je dengan dia. Masa tu juga sebenarnya dia tengah berjalan dengan PE dia. Dan daripada masa yang sama, PE dia ni macam borak-borak lah dengan dia kan, macam cakap-cakap dengan dia. Cuma dia tak boleh nak fokus apa yang PE dia ni cakap. Katanya dia langsung tak sedar apa yang tengah berlaku dekat sekeliling ni. Dan tiba-tiba je dia macam air mata ni jatuh dengan sendiri. Sebab katanya itulah kali pertama yang dia dengar suara mereka. Dia cakap yang suara diorang ni lain sangat dengan suara manusia. So itulah yang buat dia terkejut, mungkin sampai menangis. Tambah-tambah lagi sebenarnya dia kena maki dengan benda tu tau. Cuma time tu orang sekeliling nampak macam dia kena marah dengan PE-nya. Yelah, PE-nya kan ada dekat sebelah dia. Start daripada kejadian tu, katanya dia selalu sangat jumpa dengan makhluk yang lebih kurang sama dan suka sangat maki hamun dia. Sampaikan mungkin dia hilang fokus macam tu. Dan last kali dia dilucutkan jawatan dia sebagai SU. So itulah pengalaman dia yang pernah berlaku dekat UiTM Jasin. Tak lama lepas tu dia berkenalan dengan seseorang yang lebih kurang macam dia juga, boleh berinteraksi dengan benda yang orang lain tak nampak. Jadi time ni barulah dia dapat tahu yang sebenarnya sahabat yang dimaksudkan tu ada dalam diri dia. So selama ni dia duduk dalam diri Ali ni. Katanya sebab tu jugalah dia macam boleh rasa kalau ada makhluk lain yang dekat sekitar dia. Ali ni cakap bila sahabat dia ni tak ada, dia macam jadi diri orang lain. Tapi katanya jarang lah sahabat dia ni tak ada. So selama dia bersahabat pun, sahabatnya ni selalu ingatkan dia untuk solat, untuk istighfar, beribadat macam tu. Kadang-kadang dia jarang dengan nasihat daripada sahabat dia ni. Dan kalau dia betul-betul dengan nasihat daripada sahabat dia ni, katanya sahabat dia makin dekat dengan dia. Sampaikan dia boleh baca percakapan orang. Maksudnya dia tengok seseorang tu yang ada dekat sana tengah bercakap-cakap dengan kawannya, lepas tu dia boleh agak apa yang orang tu akan katakan. Cuma kelebihan yang dia ada ni macam ada kekurangannya jugalah. Sebab masa dia berborak dengan kawan dia ni, dia macam akan hilang fokus, seolah-olah macam mengelamun dan masuk dalam dunia dia sendiri. So sedikit sebanyak akan ganggulah prestasi kerja dia. Jadi orang lain akan tengok dia macam tengah termenung je, ataupun dia tengah bercakap seorang-seorang. Jadi benda tu sedikit sebanyak mengganggu dia, sebab katanya dia jarang sangat ada kawan. Cuma dia tak kisah sangat lah, sebab dia memang dah terbiasa daripada kecil lagi berseorangan kan. Dan juga bukanlah dia tak ada kawan langsung, dia ada je kawan-kawan macam geng-geng dia sendiri. The end. Okay, itulah dia secara ringkasnya kisah hidup Ali ni. Dan ada juga kan pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Sebenarnya masa dia tulis masa dia tulis kisah hidup dia ni, sahabat dia yang kita tak nampak tu tolong betulkan dia tahu. Maksudnya dia berkawan dengan sahabatnya tu sampailah sekarang ni. So katanya sekarang ni dia tengah tunggu keputusan daripada TLDM, ataupun mungkin dia dah dapat TLDM dah, saya pun tak tahu, wallahualam. Dan kita sama-sama doakan dia supaya berjayalah dapat TLDM tu dan hidup dengan lebih bahagia lah lepas ni, okay? Jadi poin-poin penting yang kita boleh ambil kat sini, betul lah dia cakap tu, kalau anak-anak kecil ni kita memang tak boleh nak biarkan dia macam gitu je. Kalau dia berkawan lepas tu main seorang-seorang, itu yang bahaya tau. Sebab ada yang kita tak nampak ni macam suka datang dan juga berkawan dengan anak yang tengah main seorang-seorang tadi. Kadang tu dia mewujudkan rupa bentuk yang macam sopan, cantik macam tu kan. Tapi sebaliknya wujud dia yang sebenar bukan macam tu. Yelah, kita tahulah jin ni kan dia boleh berubah wajah, dia boleh bertukar bentuk. Jadi kita semua faham lah kan. Jadi kalau ada anak-anak kecil tu, bagilah perhatian pada diorang. Sama ada korang nak main pondok dengan diorang ke, ataupun main je lah game ke apa-apa, at least 1 minggu 1 kali ke macam tu. Okey lah, saya tak nak bebel panjang-panjang lagi. Saya rasa cerita ni pun dah cukup panjang. Saya harap korang terhibur. Dan maaf kalau ada yang kurang daripada saya. Maaf juga kalau ada saya menyentuh sensitivity setengah individu. Dan juga korang semua ambillah yang baik-baik je daripada video kali ni. Yang buruk
buruk tu letak je lah kat tepi ataupun buang atau sampah ke apa, flush ke, suka hati. Jadi kita jumpa di next horror seram yang berikutnya insyaAllah. So sampai di sini dulu untuk video kali ni. Macam biasa, kalau korang sukakan video ni dan nak lagi video seram-seram macam gini, korang bolehlah tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.